Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung tajuk yang sama iaitu isim isyarah. Okey, fokus kita pada hari ini ialah penggunaan isim isyarah yang betul. Okey, sebelum tu saya akan imbas kembali pelajaran kita sebelum ini. Okey, isim isyarah terbahagi kepada dua iaitu isim isyarah lil qarib iaitu untuk menunjuk kepada objek yang dekat, dan isim isyarah lil ba'id untuk menunjuk objek yang jauh. Okey, baiklah. Penggunaan isim isyarah yang betul ini bergantung kepada jantina objek tersebut, sama ada ia muzakkar atau muannas, dan juga dari sudut bilangannya iaitu mufrad, musanna dan jamak. Okey, baiklah. Contoh yang pertama iaitu muslimun. Okey, bermaksud seorang muslim. Dan yang kedua adalah khalamun, sebatang pen. Okey, kenapa kita menggunakan haza muslimun, haza khalamun, iaitu ini seorang muslim dan ini sebatang pen. Ataupun zalika muslimun, itu seorang muslim, ataupun zalika khalamun, itu sebatang pen. Okay, kenapa kita tak guna hazani, haulai dan sebagainya? Okay, macam saya kata tadi, perkara pertama kita kena tentukan adalah jantinanya. Jadi kita tengok perkataan muslim. Adakah ada tanda-tanda muannas? Okay, kita tengok di sini, tanda-tanda muannas ada 3. Ta marbutah, alif maksurah dan alif mamdudah. Okay, jadi perkataan muslimun ini tidak ada tanda-tanda muannas. Maknanya isim ini adalah isim yang muzakkar. Jadi kita hanya boleh gunakan isim isyarah yang ini sahaja. Okay, kemudian muslimun ini kita dah cek jantinanya adalah muzakkar. Jadi sekarang kita kena cek berapa bilangannya. Berapa bilangan orang muslim ini dan berapa bilangan batang pen ini. Okey. Muslim ini tidak ada tanda-tanda musanna. Okey, dia tidak ada alif nun dan dia tidak ada ya nun di belakang. Dan dia juga tidak ada tanda-tanda jamak. Okey. Jadi maknanya muslim dan qalamun ini adalah mufrad. Okey. Saya tulis semula musanna, tandanya adalah alif nun ataupun ya nun. Okey. Dan jamak muzakkar tandanya adalah waw, nun ataupun ya nun. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kepada contoh yang kedua iaitu hazani dan zanika untuk menunjukkan objek yang bilangannya 2. Okey. Contohnya hazani muslimani. Okey, kenapa kita guna hazani dan zanika? Kerana muslimani ini adanya tanda-tanda musanna. Apa tandanya? Iaitu alif nun ataupun ya nun. Okey, jadi muslimani adalah musanna. Okey, dia ada alif dan nun. Qalamani ada alif dan nun. Maknanya isim ini adalah musanna. Okey, dan bagaimana kita nak tahu dia muzakkar atau muannas? Okey, jika kita tutup alif dan nun ini, kita tengok dia hanya tinggal perkataan mim, sin, lam dan mim, muslim. Okey, kalau kita tutupkan alif dan nun ini, tinggal muslim. Jadi dia tidak ada tanda-tanda muannas ini. Maknanya dia muzakkar. Okey, dan seterusnya. Okey, haulai ataupun ulaika. Okey, contohnya muslimuna ataupun muslimina. Okey, kenapa kita menggunakan ulaika dan haulai? Kerana dia ada tanda-tanda jamak. Okey, contohnya waw nun dan ya nun, muslimina. Okey, kalau muslimah ini tak boleh. Kerana muslimah ini itu musanna. Okey, jadi dia ada tanda jamak
dan dia muzakkar. Okey, jadi kita gunakan haulai ataupun ulaika. Okey, seterusnya aqlamun. Aqlamun ini maksudnya pen. Okey, dia kata ganda. Tetapi aqlamun ini kita tidak boleh gunakan haulai dan ulaika kerana aqlam ini adalah jam'u khairu aqil, iaitu jamak yang tidak berakal. Okey, pen ini dia benda jamadun, benda yang tidak hidup. Jadi dia jam'u khairu aqil, jamak tidak berakal. Apabila perkataan itu jam'u khairu aqil, isim isyarah yang boleh digunakan ialah isim isyarah yang mufrad muannas. Okey, jadi isim isyarah yang boleh kita gunakan ialah hazihi dan tilka. Okey, maknanya aqlam ini akan menjadi hazihi aqlamun, ini pen-pen, ataupun tilka aqlamun, itu pen-pen. Okey, seterusnya kita lihat kepada muannas pula. Okey, isim isyarah yang muannas. Okey, contohnya muallimatun, haqibatun. Kita akan gunakan hazihi, ini guru perempuan. Tilka haqibatun, itu beg. Okey, kenapa kita gunakan hazihi dan tilka? Okey, first sekali kerana jantinanya adalah muannas. Dia memiliki tanda-tanda muannas. Dan yang kedua kerana bilangannya adalah satu, mufrad, singular. Okey, seorang guru perempuan dan sebuah beg, satu sahaja bilangannya. Macam mana kita tahu? Dia tidak ada tanda-tanda ini. Okey, dia tidak ada tanda-tanda jamak. Okey, seterusnya kita tengok kepada musanna. Okey, sama juga macam tadi. Musanna ini adanya alif nun ataupun ya nun. Dia ada dua tanda ini. Okey, seterusnya muallimataini. Okey, kenapa kita menggunakan hatani dan tanika? Kerana muallimataini ini bilangannya dua orang guru perempuan. Macam mana kita tahu bilangannya ada dua? Kerana ada tanda ini. Okey, dia ada tanda-tanda musanna. Okey, alif nun dan ya nun, muallimataini. Okey, kerana itu kita gunakan hatani dan tanika. Dan muallimataini dan haqibataini adalah muannas. Kenapa? Kerana bila kita buangkan ya dan nun ini, dia akan menjadi muallimatun. Muallimatun ini adalah muannas. Okey, jadi muannas musanna. Kita gunakan ini. Okey, seterusnya haulai dan ulaika. Okey, tandanya adalah alif dan ta. Okey, alif dan ta. Okey, seterusnya haulai dan ulaika. Okey, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang bilangannya banyak. Okey, jamak ini kata ganda. Okey, muallimat. Okey, apa tanda yang menunjukkan ianya banyak? Okey, kerana adanya alif dan ta. Okey, ini tandanya. Okey, dan muallimat ini asalnya adalah muallimatun. Okey, jadi dia muannas jamak. Okey, jadi kita gunakan haulai ataupun ulaika muallimat. Ini guru-guru perempuan, itu guru-guru perempuan. Okey, kemudian haqaib, beg. Okey, untuk beg ini adalah kata ganda, tetapi dia jam'u khairu aqil. Dia tidak berakal. Okey, apabila dia jamak yang tidak berakal, kita akan gunakan muannas mufrad. Jadi jika kita nak kata ini beg, kita kena gunakan hazihi haqaib. Okey, barulah betul. Okey, kita tidak boleh kata haulai haqaib, salah. Okey, salah kerana beg ini adalah jamak khairu aqil. Apabila jamak khairu aqil, kita kena gunakan muannas mufrad. Okey, seterusnya kita tengok contoh latihan. Okey, baiklah.
Contoh yang pertama adalah qalamun, pen. Okey, yang pertama kita kenal pasti qalamun ini adalah muzakkar. Okey, kenapa muzakkar? Kerana dia tidak ada tanda-tanda muannas. Seterusnya kita kenal pasti berapa bilangan qalamun ini. Okey, kita tengok di belakangnya. Tidak ada alif nun, tidak ada ya nun, tidak ada waw nun dan tidak ada alif ta. Maknanya qalamun ini adalah mufrad. Okey, mufrad yang muzakkar. Jadi kita tengok sebelumnya. Jadi kita tengok isim pilihan jawapan yang ada. Okey, hazihi untuk muannas, okey, maknanya salah. Haza untuk muzakkar dan mufrad. Okey, jadi jawapan yang betul adalah haza. Okey, seterusnya kita tengok perkataan mudarrisatani. Yang pertama sekali kita tengok jantinanya. Macam mana kita nak tengok jantinanya? Kita tengok kepada perkataan asal. Okey, ini kata asalnya. Al-mudarrisatun. Okey, kata asalnya adalah mudarrisatun. Maknanya perkataan ini adalah muannas. Okey, yang kedua kita tengok bilangannya. Okey, macam mana kita nak tahu dia mufrad, musanna atau jamak? Okey, kita tengok dia ada ya, alif dan nun. Okey, maknanya perkataan ini adalah musanna. Okey, jadi jawapan yang betul adalah yang mana yang muannas? Okey, yang ini muzakkar, jadi tak boleh. Yang ini muannas, yang ini muzakkar. Okey, jadi inilah jawapannya, muannas musanna. Okey, yang ketiga, al-asjar. Al-asjar ini bermaksud pokok. Okey, bermaksud al-asjar ini adalah kata ganda yang tidak berakhal. Okey, jadi dia jam'u khairu aqil. Okey, macam saya kata tadi, bila jamak khairu aqil, kata ganda yang tidak berakal, maka kita akan gunakan maka kita akan gunakan mufrad muannas. Okey, jadi mufrad muannas di sini ialah hazihi. Okey, seterusnya yang keempat, ulaika. Ulaika ni kita tahu. Okey, kita gunakan untuk apa dia? Kita gunakan untuk jamak. Okey, jadi kita pilih. Okey, kalau di sini at-tullab ni pelajar-pelajar, maksudnya jamak. Talibun, seorang pelajar, maksudnya mufrad. Dan talibatun ini seorang pelajar juga mufrad tetapi dia muannas. Okey, jadi di sini ulaika kita kena gunakan pada isim yang jamak. Okey, jadi tulab, talib dan talibah. Tulab adalah jamak kerana maksudnya pelajar. Jadi jawapannya tulab. Okey, dan yang kelima kita tengok perkataan al-ardun. Okey, al-ardu ini maksudnya bumi. Okey, dan al-ardu ini adalah muannas majazi. Maksudnya maksudnya perkataan itu tidak ada tanda muannas tetapi dia adalah muannas. Okey, sebab kalau kita tengok pada al-ardu, dia tidak ada ta marbutah, tidak ada alif maksurah dan tidak ada alif mamdudah, tetapi ianya muannas. Okey, jadi isim yang tidak ada tanda-tanda muannas tetapi ianya muannas dipanggil muannas majazi. Okey, jadi bila isim itu adalah muannas majazi, jadi kita kena pilih isim isyarah yang muannas. Okey, haza ini untuk muzakkar. Okey, zalika juga untuk muzakkar. Jadi jawapan yang betul adalah hazihi. Baiklah, setakat itu sahaja. Wallahu a'lam.